Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Kembali lagi ke podcast Borak Dalam Geli. Kali ini di episod yang ke-7. Sedar tak sedar dah 7 episod. Dan Alhamdulillah selama ini, selepas 6 episod, nampaknya pertambahan daripada segi subscriber dekat YouTube channel saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang menyokong podcast Borak Dalam Geli beberapa episod yang lepas, dan kepada anda yang belum subscribe, dah tengok, dah suka, apa kata boleh cuba subscribe, free je guys. Subscribe dan like kerana ini akan membantu lagi channel ini untuk terus berkembang dan bagi lagi info-info ataupun konten-konten yang lagi menarik. Dan episod kali ini saya ada buat podcast yang saya rasa ini lain sedikit. Pasal sebelum ini kita borak dalam geli bersama cabin crew. Tapi kali ini kita akan tarik orang dalam kokpit keluar masuk geli untuk borak dalam geli. Selepas ini. Okey, kembali lagi. Macam saya cakap tadi guys, saya cakap saya nak tarik orang-orang kokpit, tarik masuk dalam geli, kita borak-borak. Kalau yang tahu siapa dalam kokpit tu, confirm lah, iaitu juru terbang. So hari ni ada 2 orang juru terbang, dan yang specialnya ialah konten kali ni, podcast kali ni kita bukan 2 orang pilot je, tapi diorang ni merupakan pasangan suami isteri, iaitu Kapten Afif dan First Officer Munira. Kononnya katanya itu hari dah 12.4 juta views dekat satu video TikTok tu. Nanti saya tunjuk sekali video TikTok tu. So, apa khabar Kapten? Baik, Alhamdulillah. Munira? Baik. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa ke dalam geli saya pada Terima kasih jemput podcast kali ini. Ini macam cockpit break, pergi toilet kejap, borak-borak Yes, betul. Actually, selalu bila masa yang you all keluar untuk ke geli sebenarnya? Bila dah boring duduk dalam kokpit tu keluar. Itu selalu bila dah boring kan, sebab you ada break ke, nak ke toilet ke, nak minum sikit ke, apa semua, pergi geli lah kan. Okay. Alright, itu cerita tepi lah. Yang seterusnya saya nak tanya ni, you punya background Captain, berapa lama dah dalam bidang aviation ni, dalam jadi pilot ni? Saya start dari tahun 2003. 2003 masuk Akademi Penerbangan, bawah tajaan penerbangan tanah air lah. Okay. Yang sama dengan abang dulu. Okay, macam flying school lah. Flying school lah. Okay. Tu habis tu terus masuk company tu, syarikat tu bekerja selama 8 tahun. Lepas tu saya berhenti, saya pergi ke Middle East. Okay, Middle East. Duduk sana sekejap, dalam 4 tahun saya balik sini, masuk company lain. 2 tahun, tahun 2018 baru saya masuk company yang sekarang ni lah, bekerja sebagai juruterbang kat sekarang. Okay, maknanya you bermula daripada flying school as a cadet pilot. Cadet pilot. Okay, kita nak tanya pasal cadet pilot tu sekejap lagi, dan saya nak tanya pada Munira. Apa khabar Munira? Baik. Okay, kepada yang pernah tengok saya punya channel YouTube, mungkin pernah lihat video, menonton video saya bersama Munira masa tu PKP PKP 2 kan. Mun bercerita pasal pengalaman dia. Sebenarnya Munira merupakan bekas pramugari juga. Dia pramugari dan dia juga pilot special kan. So sedikitlah pengenalan pasal you. Okay, asal mana? Saya dibesarkan Shah Alam. Tapi both parents from Terengganu. Nak suruh cakap Terengganu boleh lah sikit. Boleh lah sikit. Tak putih lah, tapi jadi lah. Jadi. Okay. So lepas I think I refresh back macam yang dulu punya. Starting from SPM, I buat degree. Pas degree, I apply kerja dekat Middle East. So dalam kerja Middle East, sampai kat sana baru tahu kewujudannya female pilot. Zaman tu tak ada pendedahan lagi female pilot. Saya baru tahu, female pilot ni boleh kahwin ke? Boleh kahwin lah. Boleh ada anak. Boleh lah jadi pilot ni kan. So resign then masuk flying school. Macam suami, dia as a cadet, tapi maknanya dah ada orang sponsor untuk dia punya
punya khusus. Macam saya private. Private tu maknanya kita share duit kita sendiri, biayai yuran pengajian kita. Dan kemudian dah dapat lesen tu baru minta kerja. So jadi saya macam tu sikit lah. So pakai duit sendiri ataupun pakai loan kan? Sebenarnya saya pakai loan lah. Saya keluar loan Mara. Terima kasih Mara. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal loan apa semua, so saya ada cerita dekat dalam video tu, nanti saya letak link dekat atas ni kalau nak tahu lebih lanjut. So Captain, bermula nak jadi pilot ni masa kecil memang dah ada cerita kat sekolah tu ke? Memang, tapi masa tu mula-mula sekolah rendah tu standard lah, kita nak jadi polis, nak jadi cikgu kan. Pilot tak ada? Darjah 5, darjah 6 baru saya terfikir. Sebab ada satu hari tu saya ikut parents saya pergi Kota Baru. Tahun-tahun tu mana cockpit regulation semua tak strict sangat kan. Boleh masuk. So masa nak balik tu dapat masuk cockpit. Masa tu budak darjah 5 masuk cockpit, memang excited lah kan. 73 Kota Baru, turun kat Subang tu. Lama. Lepas tu tengok cockpit macam menarik pula. Saya tanya mak, apa ni kerja juruterbang ni apa macam mana? Mak ceritalah pasal juruterbang. Masa tu start minat tu. Sampai sekolah menengah memang dalam, kalau cikgu tanya memang nak jadi juruterbang lah. Tapi masa tu tahun-tahun tu tak ada banyak exposure sangat. So saya pun tak tahu macam mana nak jadi juruterbang. Ada satu hari tu ada trip macam trip ke juruteraan pergi Aerot. Saya ingatkan Aerot tempat juruterbang. So saya duk tanya kawan-kawan kan, suruh tanya macam mana nak jadi juruterbang, padahal tempat tu tempat engineering kan. Dekat-dekat dah tu. Dekat lah. Janji dekat peterbang. CP lah tu. Dah tu. Lepas tu dah habis sekolah, saya masuk matrik sekejap. Dan kebetulan masa tu kawan baik saya, dia punya sepupu apply for cadet pilot. Sebab dia punya sepupu tu family dia pilot lah. Dari situ saya dapat tahu. Lepas tu apply, masa tengah-tengah matrik tu tak habis pun matrik tak habis, MS panggil interview semua. Lepas tu dapat, terus masuk lah. So maknanya you masuk pakai SPM lah? Pakai SPM. Time tu dia tengok apa kriteria yang diperlukan, macam subjek apa, macam mana? Waktu tu dia nakkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, kredit. Semua nak A? Kredit. Minimum C lah, minimum C. Tapi tu kredit je. Tapi yang apa, katanya saya dengar cerita nak masuk cadetship ni persaingan ramai. So dia ambil yang skor yang tinggi-tinggi, yang power-power lah kira. Lebih kurang lah. Semua A plus, A minus punya skor lah. Nak tambah sikit kalau kata cermin mata boleh jadi pilot tak? Boleh. Boleh dek, boleh. Pakai cermin mata je. Boleh. Walaupun you tengok Captain Hafiz bercermin mata kan. Ini kemudian sikit. Boleh. Nanti kita cerita bab tu. So bila dah masuk situ, berapa lama kursus dekat? Kursus saya selama 14 bulan. Ngam 14 bulan. Mungkin sebab masa tu memang itu cadet tajaan airline kan. So sekolah pertambangan tu memang priority dia bagi dekat cadet yang tajaan tu dulu lah. Tapi course tu memang 14 bulan tu ngam habis, balik terus report duty dekat bila dah masuk cadet pilot ni di bawah satu-satu airline, you ada bond kan? Ada bond, yes. Bond maknanya you kena bekerja, lepas habis terus kerja dengan diorang sampai berapa lama you punya bond? Masa tu dia punya bond 15 untuk cadet 15 tahun. 15 tahun. Kalau you nak keluar sebelum 15 tahun, apa jadi? You kena buat apa? Kena bayar balik lah. Apa amount yang balance tu, prorate bayar balik lah. Kena prorate, kena bayar balik. Tu different dengan Moon. You ambil loan Mara semua kan. Tapi kenapa you daripada dah sedap-sedap kat Etihad, Moon Etihad punya cabin crew, ke nak jadi pilot tu? Sebab apa? You memang minat ke? Memang minat pilot saya. Tapi time saya memang macam mana boleh you tercetus macam nak jadi pilot lah? Seronok pula. Masa you tengah kerja Etihad ke macam mana? Sebelum masa lagi saya sekolah. Sekolah lagi dah. Tengok kat airport, tengok pilot, saya bestnya lah pilot. Tapi perempuan tak ada lah. Tapi nak juga pilot. Tak apalah, kita jadi cabin crew. Itulah cerita dia. So semata-mata tengok tak pernah ada lagi wanita yang menjadi pilot. Tak ada, saya punya dalam circle you lah. Saya memang tak ada female pilot time tu. Dalam family pun saya seorang je. So macam you ni macam nak menceburi
luar daripada you punya ni lah. Okay. Betul. So bagaimana kursus yang you cerita sikit macam mana you dapatkan loan, macam mana you punya nak masuk kat flying school tu, macam mana cuba. Okay, masuk flying school tu mula-mula saya pinjam duit ayah lah. Okay, kemudian tu saya minta loan Mara, lepas tu dapat. So dapat, sekolah return balik duit ayah, dan kemudian dia gunalah loan yang Mara kasih tu. So dah habis Mara tu, so kita bayar Mara tu macam kita bayar installment rumah jugalah. Tapi dia adalah tahun ni berapa banyak, tahun-tahun kemudian ni berapa banyak. Tapi that's a trick lah. Lepas tu selepas saya dah habis belajar, saya kahwin. Lepas tu jobless. Jobless for 3 years. Oh, you kahwin sebelum you jadi... saya dapat lesen, saya kahwin kan, kemudian tu baru apply kerja. Tapi nolak lah. Time saya tu, setiap negeri ada flying school. And each of the flying school ni, dia produce ke dalam 10-20 orang yang ada lesen. Jadi you berebut, masa tu ada 3 airline je kat Malaysia. Kat Malaysia 3 airline. Sekali ambil, dia ambil 10 orang je. So berebutlah semua orang. So berebut 3 tahun tak ada kerja. So maknanya dia punya orang kata kalau ambil flying school ni kira bayar sendiri persendirian ni, dia lepas habis you belum confirm dapat. Betul, itulah risiko dia. Itulah risiko dia. Betul. Confirm dapat kerja. Yes. Okay, you cakap tadi pasal kahwin. You kenal Captain sebelum ke dalam ke mana? Menariknya. Boleh bang cerita Sorry dah senyum je, panjang je. Actually sebenarnya benda ni saya tadi sebelum start kita duk bincang lah apa nak cakap kan. Tapi saya ni jenis spontan. Along the way kalau benda tu terkeluar saya petik je lah. So macam mana kalau you don't mind? Okay. Sorry dah senyum-senyum. Masa saya jadi cabin crew dulu, dah satu kenalan ni. Masa jadi cabin crew. Masa cabin crew. Ada you pergi Middle East tu kan? Saya belum. Pergi lepas tu. Dia lepas tu. Masa tu saya masih ingat ni, kawan saya steward MS juga masa tu. So kawan saya tu kenal dia ni. Dia sama-sama kampung budak Shah Alam. Faham. Lepas tu sebab dia nak cari orang jadi, masa tu tengah nak jadi pilot kan. So nak carilah, tanya member jadi mentor lah. Cari mentor lah. Apa di backstory masa nak cari mentor tu, so kawan ni kenal kalau kat dia, okay saya kenalkan dia. So kita tanya, mestilah kita tanya kan. Masa tu Yahoo Messenger yang rakan-rakan lama, mesti bukan MRIC. Yahoo Messenger, tanya dia, Afif nak tanya kalau nak masuk flying school ni macam mana? Kawan MIA. Kawan MIA dihilang daripada radar. Dia tak jawab soalan I. So kenapa dia hilang, Captain? Ke banyak kerja lain banyak kerja lain Okay, faham. Yelah, lagi pun Yahoo Messenger tu dia slow sikit kan. So dia punya delay tu buffer lama sangat kan. Sebab dia masa tu dia dekat Abu Dhabi. Saya pula kadang-kadang nak stop kat Paris lah. Apa time difference, kita tengah tidur tiba-tiba keluar masuk message Yahoo Messenger kan. Betul. Memang time zone lari. Time zone sudah lari kan. Time zone lari. So apa jadi lepas tu? Dah jadi mentor? Macam mana? Dia jadi mentor, rakan simah hai-hai je lah. Lepas tu saya resign balik ke Malaysia. Baru berkenalan dengan dia. Okay. Alright, itu sedikit orang kata pengenalan macam mana dia orang berjumpa kan. Alright, seterusnya macam mana ni ramai yang tanya saya, susah tak belajar dekat flying school tu? Macam orang kata ambil law pun susah. Pilot susah macam ambil law ke? Tak tahulah macam mana kan. Personally saya rasa tak adalah susah macam ambil law tu. Benda yang dia ajar tu tak adalah sedetail macam kita buat kursus-kursus lain. Cuma masalahnya benda tu dia cramkan banyak benda. Dia cramkan dalam masa 14 bulan. So katakan macam perbandingan orang buat diri 3-4 tahun. Cramkan semua tu dalam masa setahun lebih. Benda tu yang jadikan rasa macam berat lah. Tak rasa overload lah. Rasa overload. Memang overload. Macam memang penat lah sebab nak catch up dengan live lagi apa semua, apa rutin harian semua kan. Tu nak kena belajar lagi, flying lagi. Tapi seronok Seronok. Sebab benda minat kan. Buat sebab minat. Yang penting minat lah kan. Kena minat juga. Kalau tak minat, biarlah benda-benda jadi overload macam ni. Dia give up. Aku campak je manual tu. Ada je kadang-kadang. Pernah tak rasa macam aku nak campak je manual tu? Ada Ada yang separuh je. Memang tak nak exam memang.
Stres Ada yang give up halfway. Ada yang yang dapat lesen pun ada dapat lesen tak continue pun. Tak continue pun flying. Oh ada? Ada. Dia give up Don't give up. Kawan-kawan daripada flying school ada yang boleh kata 80%, 70% dia jadi dia give up kenapa? Mungkin pendedahan sebelum nak masuk ke, ada setengah tu sebab parents. Ada parents suruh. Setengah tu okey lah minat halfway, lepas tu bila dah tak dapat kerja dia minta kerja lain pula best. Dia let go lah dia punya flying career tu. Okey. Mungkin adik-adik dekat luar macam tengok macam ni, macam mana aku nak tahu aku minat macam mana you nak tahu you minat dalam nak jadi pilot ni? Macam mana aku ni betul ke aku minat, ataupun nanti kan aku masuk tiba-tiba aku rasa macam tahu hatilah. So mungkin adakah pendedahan awal sebelum join flying school untuk jadi pilot tu penting pada Saya setuju. Itu pendedahan awal tu memang penting. Pendedahan awal tu yang menyebabkan kita makin lama makin minat. Walaupun asalnya mula macam suka-suka nak tengok-tengok kan, tapi bila dah banyak exposure, dah dapat feedback daripada orang semua tu, lama-lama memang insyaAllah confirm minat lah benda tu. Okay Moon, mungkin adik-adik dekat luar sana macam inspired, nak jadi pilot. So boleh tak you bagi input kat diorang yang apa yang best jadi pilot sebenarnya? Apa yang best Dia dah gelak dah. I pun nak fikir apa benda. Sofi dah gelak dah ni. Ini benda ni untuk inspire budak-budak yang lah, macam okay. Seronok dia bunyi macam seronok walaupun kita tahu apa-apa pekerjaan pun mesti ada yang tak seronok dia, adik-adik ya. Tapi kita tanya dulu Mun, macam mana? Okay. Dia kalau macam mana? Dia kalau best dengan tak best tu dia kena balance up lah. Masuk balance up tu nak go through dapat lesson tu, studinya susah, flyingnya susah. Masa tu flying school saya pula ada problem pun susah. Lepas tu dapat kerja pun susah. Tapi bila dah dapat tu manis. Kalau yang apa yang best, satu sebab gaji lah. Okay, mungkin saya tak nak tanya you all punya gaji berapa, tapi apa yang pendedahan ni saya dapat, gaji-gaji pilot ni memang boleh sampai 5, 6 angka, kadang-kadang ada yang sampai 7 angka pun kan? 7 angka? Tak lah. Paling tinggi 6 boleh sampai 6 lah. Then dia sebab pilot ni you boleh macam-macam. Kita cerita lagi pilot tentera, pilot jet peribadi, macam-macam kan. Nanti kita cerita. Okay, you bagi input tadi tu macam mana? Yang seronok gaji satu. Gaji satu. Lepas tu bila you nak stop, kita kena cari makan. Lepas dah tahu dah kat spot ni makan kat mana, ni makan kat mana, mana yang murah, mana yang sedap. Lepas tu yang paling ni suami memang tak suka lah. Saya suka buat grocery. Beli grocery kat mana? Kalau kat KK tu seafood memang nombor satu. Faham. Suami satu dia bila nak habis ni, buka peti sejuk, dia bila nak masak ni. Setiap kali KK saya kali KK sorry mesti ada udang. Udang ikan mesti ada. Lagi apa? Yang seronok tiket of course lah kot. Tiket. Then you travel business class. Tiket kan nak to say kita orang kita dah berapa kali tukar airline lah ya. Tak perlu utilize pun. tak perlu utilize pun. Oh ya? Sama macam saya jugalah. Saya ada cuti tak lepas. Cuti susah nak dapat. Cuti susah nak dapat. Itu yang tak seronok lah. Timing out macam alah bila nak guna ni, dah free ni, tak boleh guna. Tak guna kan? Yelah, tapi of course saya rasa pasal gaji tu mungkin boleh dah inspire anak-anak adik-adik kita kan. Walaupun yes belajar ada sikit dia punya cram, dia banyak overload apa semua, but then Kejaya ni ini yang saya tengok, dia ada satu level kerjaya yang famous lah. Macam orang nak jadi lawyer, nak jadi doktor, nak jadi pilot. Jadi pilot kan. Lawyer, doktor, pilot ni kira macam orang popular lah kan. Kejaya yang popular. Dan orang tengok, setengah-setengah orang tengok especially dengan uniform. Yes. Uniform so yes, betul. Yes, orang tengok badan beruniform ni satu yang seronok. Nampak smart lah, jalan nampak smart apa semua kan. Okay. And then kita terpaksa cerita jugalah benda yang tak seronok je jadi. Jadi apa yang cakap tadi, Captain? Yang mana? Cuti susah. Cuti susah. Cuti susah maknanya selama you fly you pernah tak beraya di luar negara? Masa dengan company lama selalu. First year kerja saya beraya kat Taipei.
Sembahyang raya memang lepas. Lepas. Sembahyang raya lepas lah, sebab masa tu kan flight 73 daripada KL pergi KK pergi Taipei. Flight tu petang. Okey. Pagi tu pergi sembahyang Selalunya dekat company saya dulu pun dia akan bagi dulu sembahyang raya. Kadang-kadang tu pun habis sembahyang raya tu dengan uniform sembahyang raya, uniform tu pun pergi flight. Kadang-kadang itulah. Lebih kurang lah. Lebih kurang kan. Pagi tu sembahyang raya, tengah hari pick up daripada rumah. Mak bagilah bekal, masa tu bawa berendang ayam kot tempat sampai sana. Makanan kapal. Dan kebetulan masa tu kalau saya ingat Taipei tu kira macam hub, banyak-banyak kru 74 nak stop, kru 777 nak stop kan. Sampai sana malam tu kru panggil ajak makan raya. So lepas lah bilik diorang makan raya. First year. Second year pun sama, saya tak ingat, tapi nak stop tempat lain jugalah. Tapi macam kebiasaannya memang pagi tu memang dapat lah. Pagi tu memang dapat sembahyang raya, lepas tu kena pergi kerja. Raya kedua, raya ketiga baru balik. Okey. Ini saya baru terlintas soalan dia. Dekat Moon. Okey, kita ada satu sebagai seorang manusia lah. Kita kecil-kecil, kita belajar naik basikal. Belajar, jatuh. First time dapat jalan tu, dapat kayuh betul tak jatuh tu, dia ada satu rasa macam best gila. Rasa macam seronoknya finally aku dapat kayuh basikal sendiri. Masa kecil kan. Ada satu perasaan yang seronok lah. Sama tak masa you fly solo ataupun you fly dengan masa you belajar? Ada tak perasaan yang sama juga? Of course, sama-sama. Kan? You rasa macam mana? You boleh elaborate. Betul lah, aku fly lah. Lepas tu seorang kan. Kalau macam flying school kan, seorang tak instructor sebelah. Seorang ni. Seorang lah. Dia rasa betul ke ni? Ya, mesti ada perasaan tu. Tak rasa gayat? Kata-kata gayat orang sebelah saya ni gayat. Saya gayat sebenarnya. Oh ya? Saya takut tinggi, saya tak boleh. Sama je. Kalau naik cable car, Captain. Kalau pergi theme park saya paling untung sebab dia akan jaga anak saya yang naik. Saya naik roller coaster. Saya takkan naik roller coaster. Biar dia naik. Okey, mungkin orang tanya saya, macam mana kau cabin crew kau gayat macam mana? Then nak tanya you, macam mana you pilot you gayat? Masa V1 rotate tu tak ada perasaan. Mungkin sebab bagi saya rasa kita dalam satu confined space yang selamat tau. Kira macam kita duduk dalam kereta ke, dalam kapal terbang ke kan. Kita tak rasa yang macam kita memang betul-betul kat ujung tebing ke, ujung tempat tinggi kan. Itu rasa selamat. Tapi kadang-kadang ada juga kalau dah naik tinggi tu, dah terbang tinggi, tiba-tiba ada turbulence goyang tu, kadang gayat juga macam rasa macam kan? Tak selesa sikit. Berayun tu kan. Berayun tu macam tu. Macam yes, saya pun kalau orang tanya kenapa, macam mana kau boleh jadi cabin crew, naik terbang selalu tiba-tiba kabel kau gayat. It's different. Macam Captain cakap tadi, ada confined area yang kita tak rasa pun kita berada di tebing-tebing ataupun di tergantung macam kabel car tergantung nampak kat bawah atau macam apa ni kan. Dia rasa macam sikit lah kan. Tapi dalam aircraft dia lain sebab benda tu tutup dan kita pun tak rasa dianya terdedah sangat. Kita dekat dengan situasi berada di bawah apa semua tu kan. Dan macam Captain, masa first perasaan tu bawa kapal terbang, cita-cita selepas finally aku dapat bawa kapal terbang aku sendiri macam tu. Your first aircraft apa? Cessna ke apa? Piper 28. Okay, dia cerita sikit apa perasaan dia tu. Masa macam nak nangis tak? First solo tu macam tak percaya lah mula. Masa macam biasa kita terbang sebelah ada instructor. Apa-apa salah dia guide kita kan. Tapi the first solo tu, first airborne tu macam wow. Sebelah ni tak ada orang. Aku tengok kiri, tengok cermin, nampak muka aku balik. Apa-apa jadi time tu sendirilah. Tapi alhamdulillah pusing. Nasib baik hari tu pun cuaca semua okey. Landing semua okey. Sampai landing jumpa instructor balik. Instructor cakap congrats on your first solo. Masa tu baru rasa macam dah achieve something. Macam rasa macam wow, I did it. Kan dapat solo flight. Sebab mungkin orang luar tak tahu macam mana sebelum you pergi solo flight tu you ada beberapa session kan. Berapa session untuk you terbang solo agaknya secara ringkas? Secara ringkas dia dah rasa dalam lebih kurang 10 jam lah. 10 jam tu 10 jam bersama dengan instructor. 10 jam tu kira 10 kali fly lah.
Satu sortie tu, satu flight tu biasanya 1 jam. 10 jam tu, and then instructor tengok lah, kalau you dah okay, dia akan lepaskan awal. Kalau kau tak okay tu, dia macam dia hold Dia sikit drag sikit kejap, lah, delay sikit kan. Sampai dia rasa you okay, baru dia lepaskan. Okay. Ini orang yang main game, main game kan, nak jadi dekat jadi juruterbang apa semua. Adakah main game tu sama dengan apa yang you fly? Tak sama. Tak sama. Dia tak masuk lagi radio call. Ada radio call. Lepas tu of course ATC dia akan minta kita buat instruction semua. Dan simulator tak ada. Simulator yang game tu tak ada. Game tu tak ada. Cuma take off landing je lah. Tapi take off landing simulator tu ada tu tak ada weather tak? Oh, depend jugalah. Kan dia set semua wind calm je. Tak ci lah. So maknanya siapa-siapa yang terror main game jadi pilot apa semua tak semestinya boleh bawa kapal terbang. Setuju? Boleh bawa kapal terbang, tapi tak ikut prosedur yang betul lah. Prosedur maknanya dia ada macam external punya. Kita macam kita kerja, kita ada SOP kan. Boleh bawa, yang kalau main game tu dia boleh bawa kapal terbang, boleh take off, boleh landing. Okay. Tapi SOP dia memang tak ikut lah. I mean, dia tak ada cara kerja yang betul lah. Macam you just take off and landing, and then itu je lah. And then external pressure masa kerja tu dia tak ada kalau main game ni. Dia kata dia nak main game, dia nak terbang daripada sini ke situ. Ini yang untuk yang orang yang macam enthusiast yang suka main game, flight sim tu kan. Sebab ramai juga pilot yang main game flight sim apa semua ni, tapi pilot pun main flight game, dia main game tu macam dia terbang tu betul. Memang dia buat semua prosedur apa yang dalam kapal yang sepatutnya kan. Boleh set up benda tu kan. Boleh set up benda tu. Tapi kalau yang dah tak tahu, dia boleh default je benda tu. Jadi terbang, dia turun, itu cukup je. Oh, maknanya main game tu pun kalau you betul pilot, you boleh set up semua weather, you set up ATC, apa semualah kan. Tapi yang mana tak tahu, dia orang boleh terbang, take off landing je lah. Nak ke mana, point-point mana tu, point-point mana yang sepatut lalu tu, rasa tak ni lah. I mean, dia kena ada input jugalah daripada orang yang familiar dengan benda tu kan. I mean, macam pilots ke ataupun ATC ke. Okay, kita ada 5 minit sebelum kita ke next topic. Macam mana you bermula, nak tahu kerja you start kerja, masuk kerja, and then let's say lah you kata you dapat flight pergi KK. Alright, apa sampai office apa yang you buat? Boleh Moon pun boleh join. Katakan flight pukul 8. Pukul 8 reporting pukul 7. 1 jam sebelum. Saya akan bersiap pukul 4 pagi. 4 pagi. So awal 4 pagi. Alright. Orang lain lah pukul 8 pergi flight. Nak jadi pilot bangun pagi je rakan-rakan. Okey. Bersiap tu sampai office, check dokumen pilot lah. I mean lesen, pasport, semua valid untuk terbang. Lepas tu kita check kita punya flight plan, laluan yang kita nak pergi tu lalu mana. Sepanjang laluan tu ada tak apa-apa halangan daripada ATC kata flight ni laluan ni tak boleh pakai, kena lalu tempat lain. Macam itulah. Lepas tu kita kena tengok dia punya berat kapal dengan penumpang hari tu, berapa berat kapal, berapa minyak kita boleh ambil. Oh, itu diambil kira. Sebab itu untuk apa sebenarnya? Untuk minyak Untuk minyak. So kita tak boleh overload minyak Kita tak boleh overload minyak. Dan tak boleh juga kurang minyak. Tak boleh kurang minyak. Kena ikut berat dia. Ikut berat itu yang pentingnya tahu maklumat pasal berat tu. Secara minimum ni lah. Tapi minyak yang ada tu, yang dia plan tu, tak termasuk lagi dengan keadaan cuaca dekat destinasi ke, keadaan cuaca on road tu. Tukar runway ke ataupun kadang-kadang dalam dia kata sampai KK time sekian ada VIP movement. Kalau ada VIP movement memang kita tak boleh nak masuk lah. Nak kena hold dulu kan. Itu nak kena ambil minyak lebih. Daripada minimum tu kita riset lah ikut keadaan cuaca, ikut keadaan masa semua tu, berapa banyak minyak kita nak ambil. So dah banyak minyak tu, kena perhatikan pula sampai destinasi tu boleh land ke tidak. Sebab kita minyak dah banyak, takutkan sampai destinasi overweight pula. Kalau dah overweight dah jadi masalah kan. Tak boleh nak land, kena tunggu lagi. So apa jadi kalau jadi macam tu? You kena buang minyak. Kena buang minyak lah, kena hold lah, kena hold sampai minyak tu dah cukup
untuk sampai yang weight yang sepatutnya baru boleh land. Oh, macam mana dia buang minyak? Kalau kapal Kalau besar kapal kan. besar dia dipanggil fuel jettison dekat Fuel jettison. Tapi sayap tu ada corong lah memang untuk buang minyak. Tapi kalau macam kapal yang 73, Airbus 320 semua ni sistem tu tak ada. So memang nak kena hold pusing agak lah. space, pusing lah. Buang minyak Buang minyak memang. Kira kita buang minyak burn minyak lah. Memang membuang minyak lah. Memang buang minyak lah. Oh, yang fuel jettison yang nampak putih dekat. Yang nampak vapor itu buang minyak lah tu. Itu buang minyak lah. Bukan asap Bukan. Itu good info. Orang cakap asap tu. Saya bagi tahu dekat yang itu asap ke? Rasanya saya pun tak confirm tapi rasanya tu buang minyak. Dia betul lah tu kan, buang minyak lah tu kan. Jettison, full jettison. Yang jadi nampak macam asap yang panjang. Yang kat atas tinggi-tinggi tu. Itu bukan minyak. Oh, bukan minyak. Itu fuel, itu contrails. Maknanya macam mana cakap? Macam kabus lah. Macam kabus, enjin tu panas. Atas sejuk. Enjin panas, atas sejuk. Yang keluar belakang tu kira macam wap dia lah. Vapor daripada enjin tu. Daripada enjin tu keluar. Itu sebenarnya bukan asap. Itu tak ada kena mengena pun dengan minyak ke apa pun. Itu just yang fuel jettison tu memang tak nampak. Fuel jettison tu tak macam spray. Macam spray. Dia macam kalau betul lah benda tu terjadi, kita tengok dekat wing tu nampak macam ada spray. Passenger boleh nampak kalau boleh nampak spray lah. Dia macam spray air je. Sebab minyak tu warna dia, kalau ikutkan minyak tu asalnya warna dia biru. Tapi bila dah masuk enjin apa semua, bila dah compress, benda tu dia jadi macam vapor air je. Keluar vapor air. Tapi nak buat fuel jettison ni pun tak semua tempat boleh buat. Dia ada certain area yang boleh buat, ada certain ketinggian yang boleh buat. Kalau bawah ketinggian tu memang local authority tak bagi. Yalah, nak spray minyak. Tiba-tiba atau tengah main bola tiba-tiba pasal berminyak. Kan ingatkan hujan, habis hujan asal berminyak badan aku kan. Dan lepas tu dah masuk documentation semua. Dah masuk documentation, masuk kapal, tengok keadaan kapal pula, status kapal pula. Yang pusing drilling tu apa itu kita tengok keadaan luaran kapal lah. Macam kita belajar bawa kereta dulu, tengok tayar. Cikgu suruh tengok tayar, tengok side mirror, tengok bumper kan. Kita tengok benda tu lah, enjin kita ada leaking ke apa ke, minyak ada leak ke, tayar pressure cukup ke tak. Dah okey semua tu, kita balik kapal, tengok maintenance log kapal, ada apa-apa masalah ke. Kalau tak ada apa masalah, okey. Lepas tu kapal dah okey, baru kita bagi clearance boarding kepada cabin crew in charge. Boarding dah masuk boarding semua. Kena minta kebenaran dekat ATC pula. Kita nak pergi KK. Ketinggian apa kita nak pergi. Nanti dia akan slotkan lah. ATC akan slotkan. Kalau katakan kita minta ketinggian 37,000 kaki. Tapi at the same time kapal lain ada 37,000 kaki. Dia tak bagi itu, dia kena sama ada delay kan sikit ataupun dia bagi level lain yang rendah ataupun yang tinggi. So kita kena ikut air traffic punya ni lah. Basically tugas pilot ni kita bawa kapal tu daripada satu point ke satu point. Tapi yang navigate you all? Navigate is ourselves. Navigate based on plan yang kita dapat tu. Okay. But the one who manage the traffic semua tu is ATC. So you kena communicate dengan ATC. Nak pergi flight level berapa. Dan sampai sini nak kena naik ke, nak kena turun nak kena naik ke, nak kena turun ke, itu ATC yang handle. Kadang-kadang orang katanya macam kenapa lambat. Tapi bukan, it's beyond our control sebenarnya. Kita dah buat sehabis baik nak cepatkan. Memang tak ada, kalau abang ingat pun kita sebagai kru memang tak ada kru yang nak balik lambat kan. Nak delay kita nak balik awal. Betul. Kalau delay pun gaji tak masuk. Gaji tak masuk. Tak jalan. Gaji tak jalan ya. Kalau delay, kapal dah push back, dapat off short time baru dia kira. Kalau delay melangor kat office pun, dekat dalam kokpit ke dalam kapal pun memang tak dapat gaji all. Alright, itu sedikit mengenai seronok ya. Kita dapat tahu yang macam mana pilot bekerja. Okey, kita nak tahu juga lepas ni cerita pasal your video dekat TikTok tu. Backstory dia apa? Kembali selepas ini. Okey, kembali lagi ke podcast Borak Dalam Geli episod yang ke-7
bersama dengan Captain Afif dan juga First Officer Munira. Okay, Mun. Cerita sikit backstory cerita yang video yang viral dekat TikTok tu. 12.4 million Still running. Apa sebenarnya di sebalik video itu? Cuba cerita sikit. Video tu dia buat transition raya tahun ni kan. Ke tahun lepas? Tahun ni raya. Time tu kan trend, semua orang kat dalam TikTok dia orang buat baju apa sebelum raya, lepas tu dia transition tu pakai baju raya. So kami pun buat lah. So the first one kononnya acah-acah lah, kan suami isteri nak pergi kerja. Salam. Lepas tu bila tutup kamera, raya apa cuti raya approve, so kami boleh beraya. Tapi yang menjadikan hit bila baca komen tu, diorang excited macam laki bini ke ni, anak kat belakang tu, macam diorang they got excited lah, yang this is a family with husband and wife is a pilot. Itu yang menjadikan dia hit. Okay, yelah, interesting lah, you husband and wife sama-sama jadi juruterbang. You tak dapat merasa lagi peluang bersama-sama dalam satu flight? Tak ada? Sekali je. Pernah. Kami sekali je. So nice stop lagi. Okay, habis you cakap ke dia captain ke, dia panggil abang ya Alam? Captain lah. Panggil captain. Jelasing saya. SOP sikit. SOP lah. Dalam kapal dia. Tapi perbualan you all di record kan? Ya. So memang you kena tak siapa dengar, tak siapa playback please. Memang you all adakah ada personal perbualan ataupun you tutup record macam mana? A normal flight. Itu adakah you berborak secara normal, husband and wife, ataupun professional tu tetap ada? Profesional tu ada, tapi berborak secara normal pun ada, tapi tak adalah benda-benda yang benda-benda pasal kerja tak adalah. Benda-benda pasal kerja tak adalah. Macam kata lepas ni nak pergi makan mana, nak beli apa barang untuk anak ke benda tu kan. Itu adalah. Tapi kalau bercakap dengan apa saja, let's say you nak take off kan, mesti you ada yang seorang akan check macam-macam checklist. Itu macam biasalah kan. So ada tak macam yelah mungkin ada antara you all yang terbuat silap ke? Sekali je buat? Sekali je. Flight tu pergi mana? Satu trip pergi Medan, anak stop Medan, and then balik tu pun satu sektor juga. Kira dua sektor lah, the whole. Adakah itu you request ke flight tu? Kebetulan timing dia cantik, dia swap. I see. Dia swap lah. Dia swap. Tapi kelakarnya the whole set kru kami tak tahu kami suami isteri. Kenapa you tak bagi tahu? Saja. Mungkin diorang pun tak tahu kot. Dia tak tahu. Kita orang expect dia tahu. Orang tahulah sebab kita satu company semua kan. Tapi mungkin masa tu banyak kru baru. Oh mungkin lah. So tak tahulah. Tapi dia orang tengok kenapa captain dengan iPhone ni lain macam. Nampak. Yelah, kita nampak body language lain. Kan kita kalau yalah mana yang dia orang semua tahu masa time kami check in nak kasih kunci, siapa nak kunci spare. Baru dia orang cakap, I knew it. Baru dia tahu. Masa dapat night stop kat Medan lah. Baru dapat tahu kan. Tapi dalam kokpit tak ada bergaduh? Tak ada. You tak ada buat silap You pun tak ada. I ada buat silap, dia garang. Dia garang. Okay, dalam kokpit of course yang berkuasa, authority yang kata yang ada kata kuasa ialah of course captain lah. Even though yang bawa kapal FO kan, tapi apa-apa regulation selalunya yang you sebagai captain yang you particular lah kalau you dalam kokpit? Dalam kokpit tu saya biasanya saya memberi kebebasan lah. FO nak buat apa, as long as dia tak bust any limitation. Sebab ialah tujuan kita, objektif kita sama, tapi lain orang, lain kerja, cara dia buat kerja kan. Based on satu SOP tu, saya buat macam ni, orang pun buat macam ni, based on same guidance SOP, tapi outcome dia kena sama lah.
So saya biasanya saya berikan, saya memang saya let go lah. Kalau FO nak buat tu dia nak terbang macam ni ke, dia nak terbang macam tu, it's up to him. But don't bust any limitation lah. Sebab kalau limitation tu, kalau dia yang exceed the limitation, yang kena bukan dia. Yang kena dia is the captain. It's always the captain. So nanti yang nak kena buat report apa, yang company panggil investigation semua is tetap akan fall back to the captain, because you are the command. You are the pilot in command. Tapi kira macam kalau pergi flight tu, you ada rasa macam tertanya-tanya tak, siapa aku punya FO, okey tak FO aku? Tak ada, selalu memang kita kena ambil tahu juga. Ambil tahu jugalah. So maybe ada FO yang terkenal mungkin. Kalau kita cabin crew kan, kau jaga-jaga dia ni weh. Kau jaga-jaga dia ni. Kau jaga-jaga FS ni weh. Dia suka tanya safety. You ada benda-benda macam tu lah. Culture tu adalah. Macam you mesti ada alamak captain ni. Macam sama juga macam dekat office lah, kerja dekat office sama juga, cabin crew pun sama jugalah. Tapi along the way kita tetap kerja cara prosedur, ikut prosedur, I think no problem. Tak siapa akan kacau you kan. Kalau you tak betul, of course lah, kenalah kan. Tapi kadang-kadang ada tak yang jenis yang kalau benda tu salah, you pernah menegur ataupun pernah tegur lah, ataupun you write in je, kalau you tegur direct je? First time kalau dia buat salah, saya tegur. Tapi kalau the second time juga buat salah, saya akan take over lah. Sebab saya ada experience. Saya masa dekat MAS lah, saya duduk dalam cockpit. So saya bila take off landing tu, saya tengok lah air muka seorang-seorang ni. Seorang muka serius, seorang stres. Co-pilot stres gila, nampak macam berpeluh. Oh, okay. And then the captain is like macam, kau buat apa ni? Dia punya body language tu saya tengok. Sebab apa, bila saya dapat tahu yang rupanya FO tu baru lagi. FO tu baru lagi. So captain a bit stress dengan the way dia bawa kapal. And then FO tu pun macam, saya tengok pun macam okey tak dia ni? Okey tak, sebab body language tu kan. So masa you baru-baru, you ada perasaan tu tak? Kelang kabut tu ataupun you rasa mesti ada. So mesti ada lah kan. Lepas tu orang rush kita lagi, kita buat slow, lepas tu orang rush lagi. Rush macam mana? Cepat sikit. Macam tu lah yang captain tu, yang masa cepat sikit, pintu dah tutup dah ni. Cepat dah push lah, suruh cepat dalam pressure lah. Kita pula macam terkekil nak buat. Alamak ni saya nak buat. Mesti ada. Awalnya mesti ada. Okey, umum mengetahui yang untuk jadi pilot ni, dia punya lesen tu, nak dapatkan lesen tu you kena ada setahun atau 6 bulan untuk dapat ke simulator apa, 6 bulan. Setiap 6 bulan you kena buat. Setiap bulan kena buat check. Apa tu? You boleh terangkan apa setiap 6 bulan check apa? Setiap 6 bulan tu kita akan buat simulator check tu. Dalam simulator tu kita akan buat take off, rejected take off. Maknanya tengah nak take off tu tiba-tiba ada emergency, tapi kita tak berlepas lagi. Keadaan selamat, kita kena berhenti. As if macam kita tengah bawa kereta 200 km sejam, tiba-tiba ada lembu depan. Nak redah ke nak break. Itu you set up lah. Ya, maknanya set up dekat benda sini. Benda tu instructor yang set up. Instructor yang set up. Apa tapi you tak tahu. Kita tak tahu. Kita tahulah benda tu nak jadi, tapi bila nak jadi kita tak tahu. Nak tengok you punya, nak tengok kita punya reaction, kita punya prosedur semua macam mana. Dia akan evaluate daripada situ lah. Dia evaluate daripada situ lah. Lepas tu take off, satu enjin mati. Kalau kapal yang 4 enjin tu, satu enjin mati okey lagi. Tapi kalau kapal yang 2 enjin tu, nak control dia susah sikit. Sebab satu enjin dah dia sengit kan. Betul nak kena balancekan balik. And then along the way tu kena buat lah semua prosedur emergency apa yang nak kena buat semua. Masuk balik, nak landing, tak boleh landing. Memang yang kebiasaannya setiap 6 bulan akan buat benda tu. First round tak boleh landing, go round, naik balik, pusing balik, the second round baru dapat landing. Lepas tu apa lagi? Selain take off landing, benda itu kira itu memang regulation lah. Memang regulation daripada CAM untuk every 6 months tu. And then along the way tu adalah some trainings yang dia akan based on
evidence. Dia cakap evidence based training. Dia macam sepanjang 6 bulan ni apa yang dah pernah jadi, apa yang dah pernah jadi tu kita akan buat dalam simulator ni untuk belajar daripada orang lain punya mistake tu kan. I see. So safety emergency procedures pun you belajar itu setahun sekali kan? ICP setahun sekali. Tu masa tu kita join dengan cabin crew lah sekali kan. Sekali buat SCP. So maknanya dalam satu tahun tu ada 2 exam lah. Simulator dengan SCP. Simulator 2 kali setahun. 3 lah. SCP 1 kali setahun. Maknanya dalam satu tahun 3 kali lah. 3 kali exam lah. Yang benda besar 3 kali lah. 3 kali lah. 3 kali lah. Yang kecil-kecil tu ada besar, ada kecil. Yang kecil-kecil macam line training. Apa tu? Line training tu macam cadet baru habis flying school. Nak start as a co-pilot. Dia bukan terus start co-pilot. Dia akan masuk satu fasa training. Training tu dia panggil line training. Maknanya biasanya yang kalau nampak pilot yang pakai macam satu bar. Macam intern lah. Lebih kurang lah macam intern. Sebab tu satu bar tu. Satu bar tu. Dia training lah, dia training untuk flight, normal flight. Sebab daripada flying school tak pernah bawa penumpang. Bawa kapal kecil berapa kelajuan berapa 50 60 knot. 120 knot apa laju cruising. Naik ke jet 300 knot cruising. Big difference. So in order for him to cope dengan situation tu dia kena training dulu. Biasanya tu dalam 2 bulan lah. 2 bulan lebih. Alright. Okay, itu pasal apa tadi? Line training. Ini pasal lesen pilot ni. Dalam video sebelum ni saya dengan one of the pilot juga, Farazida dengan husband dia pernah cerita pasal Farazida dengan husband dia tu husband and wife juga tu. Tak apa, nanti you tengok video saya bagi link. Ada lesen apa ATL apa ATPL apa semua. You boleh cerita sikit mungkin kita go through lagi sekali apa lesen-lesen first lesen yang you kena ada untuk jadi pilot. Dia mula-mula SPL Student Pilot License. SPL. Okay. Lepas tu dah sampai certain hours kita akan dapat PPL. PPL is Private Pilot License. Private Pilot License you will fly kapal kecil tu at any time you want, but you cannot carry commercial passenger. You tak boleh dibayar. Private. Untuk you seorang je. Untuk seorang ke ataupun bawa kawan ke apa kan. Tak boleh dibayar. Tak terima bayaran. Lepas private pilot license tu, the next step is CPL. CPL is a commercial pilot license. Commercial pilot license tu you boleh dapat bayaran. Commercial lah. Commercial. And the next step is ATPL. ATPL is Airline Transport Pilot License. Kalau dulu zaman-zaman yang lama dulu, CPL dengan ATPL ni is a different course. So you dah habis CPL, you kerja berapa lama, lepas tu bila you dah ready nak ambil ATPL, baru you buat course untuk ATPL tu. Tapi itu takes time kan. Masa tu dah kerja apa semua, macam kira nak ambil, kita dah buat degree, dah kerja, nak ambil master. Macam tu lah ATPL. Macam tu lah. Tapi sekarang dia akan combine subjek tu. You dapat CPL with frozen ATPL. Dia panggil frozen ATPL lah. Once you got the certain hours for the ATPL tu, you buat some checks dengan company, baru you dapat ATPL tu. Kira you tak payah buat balik paper ATPL tu. Itu semua you boleh belajar dekat flying school lah apa semua. Tapi kalau let's say macam saya nak ambil untuk saya seorang je. So saya nak leisure, sewa kereta, tapi saya sewa kapal terbang dan bawa seorang-seorang, bawa wife kan pusing-pusing. Saya kena ada PPL lah. Private Pilot License. I heard cost about 50k, 100k. Tak sampai 100k, about 50k lah, 50-60k. So macam saya nak ambil tu lah kan, Aden. You kena ada SPM, semua matematik apa semua kena ada. Ataupun you kena ada duit je. Itu ada duit je. Ada duit je. Boleh belajar. Boleh bawa kapal kecil kan. Flying club banyak. Flying club semua tu dah PPL lah. PPL lah. So maknanya orang biasa boleh je lah ambil lesen tu je lah. Untuk leisure boleh. Untuk leisure boleh lah kan. Saya ada usah-usah agak saja kan. Ambil. Tapi macam ambil. Okay, simpan duit luar. Okay, ini berbalik kepada video tadi, you all bersalaman lah, husband and wife kan. I dapat sedikit maklumat, soalan-soalan daripada you punya followers. Dia tanya, kalau dua-dua pergi kerja, siapa jaga anak?
You tak ada maid ke apa ke? Macam mana? Kami tak ada maid ya. Tak ada maid? Kami tak ada maid. Serius? Okay, so macam mana? Okay, I think mungkin orang luar tak tahu yang diingatkan pilot ni terbang tak land-land. Okay. Jadi dia tak boleh imagine macam mana kita punya working environment. So nak to say dalam seminggu tu actually kita kerja macam 3 hari 4 hari je. Dalam seminggu tak pun 2 hari. Kata apa kena standby. Standby tu macam kita duduk kat rumah tunggu office call tapi tak kena call up. So jadi every month kita akan susun lah jadual sebelah-sebelah. Okay, time ni mana yang clash tu kita tumpang rumah parents. Letaklah anak kat rumah parents sebab parents boleh hantar anak pergi sekolah. So itulah tiap bulan kita buat macam tu. Lepas tu hari yang kami seorang kerja, seorang off, yang siapa off tu dia lah uruskan anak. Tapi sekarang you all dah berlainan company kan? So tak ada masalah lah. You tak ada tak akan ada flight sama-sama lah kan? Ada lah. Tapi timing tu sama ada? Timing sama ada. Tapi kelebihan sekarang ni sebab dia dengan company tu, saya dengan company ni, saya balik hari. Dia nak stop, dia akan nak stop, tapi saya hari-hari saya dekat rumah. So you hari-hari kat rumah lah. Itu advantage lah hari-hari kat rumah kan. So urusan anak macam mana? Urus macam siapa yang pergi hantar sekolah apa semua tu you together lah. Tak ada siapa-siapa yang spesifik lah ke macam mana? Kami yang hantar lah. Kami hantar. Siapa yang off hantar. Siapa yang off dia orang yang dia yang kena urus anak. Itu je urus dia. Siapa yang off sila jaga anak. Tapi you all nak stop paling lama 5 hari trip. Tak, sekarang ni macam paling lama pun 3 hari je. 3 hari je. Ataupun 1 malam je. Yalah, but then okay lah. You tak 3 malam you lah jaga anak semua kan. Masa PKP tu saya tak kerja, dia terbang, saya lah champion. Semua baju budak-budak sekolah semua dah siap susun. Jadi husband house husband lah. So you petik pasal PKP dah tadi, tak apa kita. yang ni persoalan lagi ni dia tanya lagi perjalanan apply pilot, perjalanan dia dah tanya dah. Pernah tak bawa flight? Dia dah tanya dah. Semua dah tanya dah. Okay. Bila you bercakap pasal tadi PKP, you all berdua tak terjejas ke macam masa PKP? Suami terjejas. Maknanya terjejas macam mana tu? Terjejas daripada bekerja lagi ataupun furlough ataupun terus dibuang, macam mana? Alhamdulillah saya tak dibuang. Saya kena furlough. Tapi sebab saya masuk company ni lambat, so nama saya dalam list tu is among the junior captain. So you kira macam kalau orang panggil kata last in first out lah kalau kena buang. Tapi sebab masa tu saya junior, saya kena furlough dulu. Masa nak deactivate, saya yang last sekali panggil. So total furlough tu buat 2 tahun lah. 2 tahun. First year tak dapat gaji. Second year tu dalam bulan 10 tu, masa tu dah PKP pun dah start loosen up kan. Flights pun dah start. So saya pun masa tu macam okay, tengoklah orang lain member semua dah terbang bulan 10 kan. Bulan 10, bulan 11. I thought paling lambat pun bulan 12 panggil lah. And then bulan 11 macam tu company buat meeting. Kata siapa yang tak kena panggil bulan 12 ni, you sambung lagi setahun. I see. So I expected lah because I'm one of the junior in the group. So tunggulah lagi setahun. Tapi dalam yang the next year tu dia bagilah sikit. I mean some token lah for you to survive and then for you to stay loyal with the company kan. Adalah token sikit. Ada token sikit lah. Okay lah. How about you, Mun? Saya tak terjejas. Tak terjejas langsung. Tapi time PKP flight apa ni? Flight tak banyak ke? Flight pun tak banyak lah, sebulan sekali ataupun sebulan sekali, tapi lepas tu flight tu cancel. Tak jadi flight kan. 2-3 bulan tak fly sampai dah kena lapse, kena masuk simulator, kena buat 3 take off 3 landing. To that point lah. You all berapa lama kalau you tak flight you kena refresh? Berapa lama? Ada minimum dia punya ke? Yang seingat saya lah minimum dia 1 tahun. 1 tahun. Based on the license kan yang kita buat 6 bulan tu. Kalau lebih daripada setahun, lebih daripada setahun tu ada certain months kot you can still do refreshment. Tapi kalau lebih lagi daripada tu, you kena buat balik semua. So training tu kena start balik all over again, baru you dapat balik you punya license tu.